Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. Dimulakan dengan perkembangan dalam negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan harapan agar rakyat terus mengekalkan kemakmuran dan perpaduan. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong hari ini, baginda juga mendoakan seluruh rakyat bersatu membantu kerajaan menjayakan usaha pemulihan ekonomi. Sri Paduka turut menyuruh rakyat agar bersabar dan berdisiplin dengan tata cara serta amalan kebiasaan baharu selain mematuhi arahan kerajaan dalam usaha membantras dan memutuskan rantaian COVID-19. Pihak berkuasa kesihatan Chile akan membuat perubahan metodologi dengan mengira data kematian pesakit yang menunjukkan simptom COVID-19 meski pesakit tersebut tidak menjalani ujian saringan wabak berkenaan. Ini dinyatakan Menteri Kesihatan Chile, Jim Manalix. Dalam tempoh 24 jam lepas, negara itu melaporkan 653 lagi kematian akibat COVID-19 menjadikan keseluruhan 2,290. Manakala 6,405 kes baru direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes 134,150. Sementara itu, Poland merekodkan peningkatan kes baharu COVID-19 secara mendadak dalam tempoh 48 jam lepas. Hampir 2/3 daripada 1,151 kes yang dilaporkan pada Sabtu dan Ahad melibatkan kluster sebuah lombong arang batu di bandar selatan negara itu. Menurut Kementerian Kesihatan, kes melibatkan pekerja syarikat pelombongan Zofioka dan ahli keluarga mereka. Setakat ini, Poland mencatatkan 26,561 kes COVID-19 dengan 1,157 kematian. Sehingga pagi ini, angka kematian akibat pandemik COVID-19 di seluruh dunia telah melepasi 400,581, manakala hampir 7 juta kes dilaporkan di 196 buah negara dan wilayah. Daripada jumlah tersebut, kira-kira 3 juta orang telah sembuh. Amerika Syarikat masih menjadi negara paling teruk terjejas dengan 110,037 kematian daripada lebih 1.9 juta kes. Diikuti Britain dengan 40,542 kematian daripada 286,191 kes dan Brazil 35,930 kematian daripada 672,846 kes. Demikian menurut data yang dikumpul agensi berita AFP. Lebih 16,000 rakyat Libya menjadi pelarian ekoran pertempuran terbaru di negara itu. Misi PBB di Libya UNSMIL dalam satu kenyataan menyuarakan kebimbangan mengenai bahaya yang menimpa orang awam secara berterusan di Libya. Menurut agensi itu, pergerakan tentera di Greater Tripoli dan Tarhuni sejak beberapa hari lepas telah mencetuskan gelombang kemusnahan baharu. Banyak kematian dilaporkan. Begitu juga kecurian serta kerosakan harta benda awam dan peribadi. Agensi Persikan Persekutuan AFI Argentina menggesa agar siasatan dijalankan terhadap bekas Presiden Mauricio Macri atas dakwaan mengintip lebih 400 wartawan. Beliau didakwa terbabit dalam aktiviti pengintipan itu semasa Buenos Aires menjadi tuan rumah sidang kemuncak G20 pada 2018 dan persidangan peringkat Menteri Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO pada 2017. Selain berpuluh-puluh wartawan asing, turut diintip kira-kira 100 ahli akademik, ahli perniagaan dan tokoh terkemuka. Jabatan Polis Minneapolis akan dibubarkan dan distruktur semula. Langkah itu diputuskan dalam sesi undian oleh Majlis Bandaraya Minneapolis susulan kematian seorang lelaki kulit hitam yang mencetuskan kontroversi dan rusuhan di seluruh Amerika. Presiden Majlis Bandaraya berkenaan Lisa Banda berkata, pihaknya komited untuk membina semula satu model baharu keselamatan awam yang benar-benar menjaga keselamatan komuniti. Dalam perkembangan lain, ribut tropika Cristobal membadai bahagian tenggara Amerika. Ia membawa hujan lebat dengan kelajuan angin mencecah 80 km sejam. Amaran ribut telah dikeluarkan bagi kawasan pantai di tenggara Louisiana dan Mississippi. Jurucakap Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan New Orleans, Gavin Phillips berkata, penduduk di kawasan yang dijangka paling teruk terjejas adalah di sepanjang pantai Mississippi. Kawasan tersebut diramal mengalami hujan antara 7 hingga 10 inci. Sementara itu, gempa bumi berukuran 5.9 mengikut skala Richter melanda Papua New Guinea hari ini.
Kenyataan Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat menyebut gempa berlaku pada kedalaman hampir 53 km. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.